Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua, apa khabar? Baik, hari ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang boleh dikatakan penting dalam silibus tahun 5, iaitu tajuk pecahan. Pada kelas-kelas sebelum ini, bermula dengan darjah 1, sebenarnya pecahan ini telah diajar. Jadi masuk tahun 5 ni, kita akan buat beberapa subtajuk yang melibatkan pecahan. Jadi dalam pecahan, pada episod kali ini, cikgu akan terangkan tentang tajuk menambah pecahan yang penyebutnya tak sama. Menambah pecahan yang penyebutnya tak sama. Penyebut tu letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Ya, betul, pandai. Penyebut itu ialah nombor yang berada di bawah. Kalau di atas, kita namakan pengangka. Okey. Dalam objektif untuk menambah pecahan yang penyebutnya tak sama ni, ada beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah menambah pecahan wajar dengan pecahan wajar. Ingat lagi tak apa itu pecahan wajar? Pandai. Pecahan wajar ialah pecahan yang pengangka lebih kecil daripada penyebut. So, untuk bahagian yang pertama, cikgu akan terangkan tentang bagaimana cara untuk kita menambahkan pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kita juga ada penambahan yang melibatkan nombor bercampur, pecahan wajar dan nombor bulat. Tapi sebelum itu, kita ada juga penambahan yang melibatkan nombor bercampur dengan nombor bercampur. Jadi pada siri episod kali ini, cikgu akan terangkan dahulu berkenaan dengan subtopik yang pertama, iaitu pecahan wajar dengan pecahan wajar. Bagaimana cara untuk kita menambahkan pecahan wajar dengan pecahan wajar? Baik, kita tengok contoh yang pertama. Cikgu ambil dua pecahan wajar, iaitu 1/6 tambah dengan 3/4. 1/6 tambah dengan 3/4. Bagaimana cara untuk kita menyelesaikan soalan ini? Ada setengah rakan-rakan kita yang malas untuk berfikir, tak nak fikir. Jadi dia terus menjawab 4/10. Hidup seperti macam dalam syurga. Ambil kerja mudah sahaja. Tak boleh begitu ya. Sebab ini pecahannya pecahan yang penyebut tidak sama. Okey, cikgu padam dahulu. Okey. So, bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah bagi dua penambahan pecahan wajar ini? Terdapat banyak cara untuk kita menyelesaikan soalan ini, tetapi cikgu akan terangkan di sini cara yang paling mudah, cara yang paling selamat untuk awak dapat markah, khususnya ketika menjawab soalan kertas 2. Okey. Jadi bila kita nampak sahaja pecahan ini mempunyai penyebut yang tidak sama, iaitu kalau kita tengok kat sini, pecahannya 6 dan 4. So, yang pertama sekali, apa yang kita nak buat ialah, bagi yang telah menghafal sifir, tahniah untuk awak. Hafalan sifir itu akan memudahkan awak untuk menjawab soalan pecahan ini. Tetapi bagi mana-mana anak-anak murid cikgu yang belum menghafal sifir, jangan risau. Dunia belum kiamat. Kita akan selesaikan satu persatu dengan tenang, dengan bersabar, supaya kita dapat markah yang sama dengan orang yang dah hafal sifir. So, yang pertama sekali cikgu akan senaraikan dulu. Sekiranya kita nampak di sini penyebutnya 6, cikgu akan senaraikan sifir 6. Bermula dengan 6 lah. Sifir 6 bermula dengan 6. 6, 12, 18. Jangan buat sampai habis dulu. Kita buat sikit demi sedikit.
Kemudian kita akan senaraikan pula sifir 4. Disebabkan penyebut ni ialah 4, cikgu akan senaraikan dahulu sifir 4. Bermula dengan 4, 8, 12, 16. Cikgu berhenti di situ. Sebab apa cikgu berhenti? Sebab cikgu dah nampak ada satu nombor yang mana ada di dalam sifir 6 dan juga dalam sifir 4. Boleh? You all guys, bagi tahu cikgu, nombor apa itu? Pandai. Nombor tersebut ialah 12. Nombor 12 ada di dalam sifir 4. Nombor 12 juga ada di dalam sifir 6. Jadi cikgu akan gunakan 12 itu sebagai penyebut yang baru, menggantikan 6 dan 4. So the next step is 4 cikgu darabkan dengan 3 sama dengan 12. 1, 2, 3. 12. Bila penyebut kita darab dengan 3, pengangka juga kita akan darabkan dengan 3. Begitu juga dengan 1/6. 6 ini darab dengan 2. Menjadi 12. Penyebut darab 2, pengangka pun darab 2. So, complete untuk step yang pertama. Kita akan buat step yang seterusnya, iaitu kita menukar nombor-nombor ini. Sebenarnya kita sedang melakukan mencari ataupun mendapatkan pecahan yang setara dengan 1/6 dan 3/4. Jadi kita akan selesaikan 1 darab 2 sama dengan 2/12 tambah 3 darab 3, 9/12. Kalau perhatikan, di sini penyebut yang pada asalnya tadi berlainan, iaitu 6 dan 4. Sekarang penyebut itu telah menjadi penyebut yang sama. Bila kita dapat penyebut yang sama, barulah kita boleh menyelesaikan operasi tambah. Seterusnya kita akan terus lakukan operasi tambah, di mana pengangka kita akan tambah dengan pengangka. 2 tambah dengan 9 sama dengan 11. Manakala penyebut yang sama kita akan tulis semula sahaja, menjadikan jawapan terakhir kita 11/12. Ada yang bertanya, cikgu, boleh tak kalau saya laksanakan seperti ini? Soalan yang sama, 1/6 tambah 3/4. Boleh tak kalau saya selesaikan seperti ini? Saya darabkan 6 dengan 4. Atas pun saya darab 4. Manakala 4 darab dengan 6, pengangka juga saya darabkan dengan 6. Bermaksud saya telah melakukan darab silang. Soalannya, boleh tak? Jawapannya, boleh. Tetapi ada kesan yang akan berlaku. That's why cikgu terangkan yang pertama tadi adalah cara yang paling mudah, cara yang paling selamat untuk kita laksanakan penambahan. Tetapi kalau ada di antara you all buat cara dengan cara yang kedua ni pun boleh. Kita akan tengok di mana perbezaannya dan di mana yang mungkin akan memberi kesan kepada pengiraan ini. So, kalau awak lakukan pengiraan yang kedua ini, okey. So, kita akan dapat sini 4/24 tambah 3 darab 6, 18/24. Totally different. Nombornya memang akan berubah secara total lah. Kerana kita menggunakan, sebelah sini kita akan gunakan penyebut yang sama, iaitu 24. Manakala yang pertama tadi cikgu gunakan penyebut 12. Mesti nombor dia akan berubah. Okey. So kita akan tambahkan seperti mana yang kita buat pada pengiraan yang pertama tadi. 4 tambah 18, 22/24. Sama tak jawapannya?
Tak samalah. Sebab sini 22 per 24, manakala yang pertama tadi 11 per 12. Kenapa tak sama? Yes, pandai. Sebab nombor ini ataupun pecahan ini pecahan yang belum dipermudahkan. Sekiranya berlaku pada kertas 2, mungkin awak akan dapat markah yang kurang daripada markah yang diperuntukkan untuk soalan ini. So, bila kita dapat pecahan yang belum dipermudahkan, kita perlu permudahkan menggunakan sifir. Di mana 22 dan 24 ada di dalam sifir 2, bermaksud saya akan bahagi dengan 2. Bila kita permudahkan menggunakan operasi bahagi, barulah yang terakhir sekali kita akan dapat jawapan dia 11 per 24 sama dengan jawapan yang sebelum ini kita perolehi pada pengiraan yang pertama. Jadi untuk pilihan B ini cikgu namakan pilihan B, yang sebelah tadi pilihan A. Untuk pilihan B tadi, yang pertama kita akan besarkan pecahan tersebut. Yang kedua, kita mungkin akan kehilangan markah sekiranya kita hanya menjawab pada soalan ataupun menjawab sehingga pecahan yang belum dipermudahkan. Dan yang ketiga, kita perlu mempermudahkan pecahan tersebut untuk mendapatkan pecahan dalam bentuk termudah. Pecahan termudah. Manakala pada pilihan A tadi, kita tak membesarkan nombor, tapi kita mencari nombor yang pertama, yang sepunya, di mana kita akan ambil 12 sebagai penyebut yang baharu ni, dan tidak berlaku jawapan yang kita dapat dalam bentuk pecahan yang tak termudah, terus dapat dalam pecahan termudah. So, kalau cikgu ditanya kaedah mana yang cikgu suggestkan untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu akan tanpa ragu-ragu memilih kaedah ataupun pilihan A. Jelas semua perbezaan bagaimana cara kita menyelesaikan soalan ini? Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Masih lagi dengan subtopik menambah pecahan wajah dengan pecahan wajah. Untuk soalan yang kedua, cikgu ambil satu lagi pecahan wajah. Ya. 4/5 tambah dengan 1/2. 4/5 tambah dengan 1/2. Wajah tambah dengan wajah. Seperti mana yang cikgu suggestkan, yang cikgu cadangkan, kita akan cari penyebut yang sama menggunakan sifir. Nombor yang pertama yang sepunya. So, kita akan buat sifir 2 dahulu. 2, 4, 6, 8. Kemudian kita akan bergerak buat sifir 5, 5, 10, 15. Dah jumpa belum? Belum kan? So, kita kena tambah sifir 2 ni. 2, 4, 6, 8, 10. Dah nampak nombor yang sepunya? Yes. Nombor yang sepunya ialah 10. Nombor yang sepunya ialah 10. Okey. So, kita dah tahu penyebut baru yang akan kita gunakan. So, kita akan darabkan 5 darab 2 di sini. Sebab 5 darab 2 sama dengan 10. 4 darab 2. Kita ikut sahaja. Pengangka akan ikut sahaja penyebut. Manakala 2 ni kita darab dengan 5. Pengangka juga kita akan darabkan dengan 5. Okey. Barulah kita pergi ke
langkah yang seterusnya, iaitu menyalin semula ataupun mendapatkan nilai pecahan setara yang baru dengan pecahan 4/5 dan 1/2 dalam soalan. So, di mana 4/2 sama dengan 8/10 tambah 5/10. Bila penyebut dah sama, baru kita boleh selesaikan operasi penambahan ini. So, kita akan teruskan dengan operasi tambah pengangka dengan pengangka. 8 tambah 5 sama dengan 13/10. Baik, apa yang awak dapat perhatikan pada jawapan cikgu ini? Nampak kepala besar, badan kecil, betul? Pengangka lebih besar nilai dia daripada penyebut. Ini kita namakan pecahan. Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Di mana dalam soalan, khususnya dalam peperiksaan, sekiranya jawapan akhir yang awak dapat dalam pecahan tak wajar, sebenarnya soalan itu belum habis dengan sempurna. Sekiranya awak buat sehingga 13/10, mungkin ada markah di sini untuk kertas 2. Mungkin 1 markah di situ. Tetapi masih ada lagi markah yang perlu kita cari. Bermaksud ada langkah yang perlu kita tambah untuk menyelesaikan soalan ini. So, bila kita nampak pecahan wajar, kita sambung di sini. Bila kita nampak pecahan wajar 13/10, bermaksud kita kena lakukan operasi bahagi. 13/10 bermaksud 13 bahagi 10. Dan sekiranya kita tak tahu penyebutnya ialah 10, kita akan letak sini per 10. Letakkan dahulu. Standby. Okey? Dan kita akan lakukan pembahagian di sini, di mana 13 bahagi 10, kita akan dapat 1. Turunkan 10. Dan kita akan lakukan penolakan di sini, 3 tolak sifar sama dengan 3. Baki ni kita akan letak di sini. So, untuk soalan ini, saya telah menukarkan pecahan wajar ini ke dalam nombor bercampur, iaitu 1/3/10. Komplit untuk dapat satu lagi markah, khususnya dalam pengiraan kertas 2. Jelas semua? Ingat jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Bila nampak sahaja pengangka lebih besar daripada penyebut, bermaksud ada step, ada langkah yang perlu kita buat untuk dapatkan markah yang penuh. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Ya. Okey. Cikgu ambil satu lagi pecahan wajar. 5/6. Cikgu tambahkan lagi dengan satu pecahan lagi wajar, 1/3. 5/6 tambah 1/3. Nampak sahaja penyebut tak sama, kita terus buat sifir. Tuliskan sifir. Jangan risau kalau awak tak hafal sifir. Kita akan tulis sifir ni di bawah, bermula dengan sifir yang kecil lah, 3. 3/6. Nampak tak? Kita akan dapat nombor yang sepunya, iaitu 6. So, apa yang kita nak lakukan seterusnya? Ini kita akan darat dengan 2. Sebab 3 darat 2 sama dengan 6. Pengangka akan ikut apa yang penyebut buat. Maksudnya penyebut darab 2, pengangka juga akan darab dengan 2. Habis bagaimana dengan soalan ini? Bagaimana dengan nombor ataupun pecahan wajar ini 5/6? Tak payah buat apa-apa lah. Sebab penyebutnya sudah sedia 6. Okey? So, apa yang perlu kita lakukan seterusnya ialah kita akan salin semula soalan ini ataupun nombor pecahan wajar yang pertama ini 5/6 yang kita tak ubah apa-apa, tambah dengan
2/6. Di sini penyebut, kita dapat perhatikan penyebut sama. Bila penyebut sama, kita akan lakukan penambahan seterusnya. 5 tambah 2, pengangka tambah dengan pengangka, sama dengan 7/6. Dah selesai belum? Belum. Sebab apa? Sebab apa belum selesai? Pandai. Sebab ini ialah pecahan tak wajar. Bagaimana cara untuk kita selesaikan? Bagaimana cara untuk kita menukar pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur? Ya, kita akan lakukan pembahagian. 7/6 bermaksud 7 bahagi dengan 6. Disebabkan penyebutnya 6, cikgu akan letakkan sini per 6 untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi seterusnya cikgu akan bahagi. Sini 1 sama dengan 6. Cikgu akan dapat baki di sini 1. Baki itu yang saya akan tuliskan untuk menukarkan menjadi pengangka. So kita telah tukarkan 7/6 ini kepada 1/6. Selesai. Okey, jadi faham semua? Okey, untuk episod kali ini cikgu berhenti dulu sampai sini. Untuk siri yang akan datang, cikgu akan ajarkan pula, cikgu akan terangkan pula bagaimana cara untuk kita menambahkan nombor bercampur dengan nombor bercampur. Cikgu harap video ini membantu awak semua untuk belajar. Okey, jadi sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.